Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua pelajar. Untuk video kita pada kali ini, kita akan memfokuskan mengenai irreversible inhibitor. Seperti mana yang sebelum ni kita belajar, apabila kita nak kenal irreversible inhibitor, kita harus mengulang balik lesson kita yang lepas, iaitu kita belajar tentang inhibitor, di mana inhibitor ini kita dah pecahkan dia kepada dua jenis, two types of inhibitor, iaitu reversible inhibitor dan irreversible inhibitor. Reversible inhibitor kita dah bincangkan dalam video-video yang lepas berkenaan dengan competitive inhibitor dan non-competitive inhibitor, di mana kita comparekan kedua-duanya dalam graf yang penting. Jadi hari ini pelajar kita akan memfokuskan kepada irreversible inhibitor. Apabila kita perkatakan tentang irreversible inhibitor, kita kena faham bahawa irreversible inhibitor ni adalah sejenis inhibitor yang mana bind kepada enzim. They bind with the enzyme by covalent bond. Covalent bond ni adalah satu ikatan yang melibatkan sharing of electron, di mana ikatannya adalah ikatan yang kuat. Ya, di mana apabila kita berlakunya binding of the irreversible inhibitor to the enzyme by covalent bond, maka dia akan bersifat permanent. Jadi structure of the enzyme become irreversibly altered. So dia bila dia berubah bentuk, maka dia kekal dalam perubahan bentuk itu kerana permanently inactivate enzyme ini berlaku akibat daripada ikatan irreversible inhibitor yang kuat kepada enzim tersebut. Jadi enzim ini akan permanently inactivate. So dia akan result kepada permanent loss of the catalytic properties. Jadi kesan irreversible inhibitor ni sangat kuat ya. Dia bind to the enzyme, permanently attached to the enzyme, maka enzim ni akan alter their shape, dan alter the shape ni adalah permanent. Maka kesan dia enzim ni akan permanent loss of their catalytic properties. Maksudnya dekat sini enzim ni memang tak diguna dah selepas itu. Mari kita lihat bagaimana irreversible inhibitor ini berlaku ya. So ini adalah contoh irreversible inhibitor. Seperti mana yang kita belajar dalam inhibitor sebelum ini, dia akan bind kepada enzim, sama ada dia bind pada active site ataupun dia bind to the other site. Bezanya dengan reversible inhibitor ni dia akan detach semula. Namun irreversible inhibitor, apabila irreversible inhibitor bind, dia akan permanently stay at the active site. Jadi apabila dia berada dekat sini, enzyme is permanently disabled. So kesan ni adalah permanent. Irreversible inhibitor, kita boleh compare dia dengan reversible inhibitor. So irreversible inhibitor dia akan bind dengan satu ikatan yang kuat, covalent bond. So dia akan kekal pada enzim untuk sekian lama sehinggalah menyebabkan enzim ini memang totally loss of their function for the catalytic reaction. Berbeza dengan reversible inhibitor, dia akan bind pada enzim dengan weak interaction, sebagai contoh hydrogen bond ataupun weak ionic bond. Maka dia boleh detach semula, dan apabila dia detach, substrate boleh bind pada active site. Contoh irreversible inhibitor yang popular adalah cyanide. Cyanide ni adalah chemical poison yang mana akan inhibit normal activity of cytochrome C oxidase. Highlight perkataan cytochrome C oxidase. Cytochrome C oxidase ni adalah sejenis enzim yang diperlukan semasa electron transport chain pada mitokondria. Electron transport chain ni very important for the ATP production. So apabila cyanide bind pada cytochrome C oxidase in the electron transport chain, maka dia akan bind dengan tight, very tight, to the ion atom yang ada pada enzim tersebut. Jadi enzim tersebut is unable to transport the electron semasa electron transport chain. Oleh yang demikian, passage of electron to oxygen pada ETC is blocked. Kesannya yang utama adalah apabila ETC, passage of electron to oxygen in the electron transport chain ni block, maka ATP production is stop. Benda ni kita akan lihat dalam cellular respiration, dalam production of ATP nanti ya, bagaimana kesan cyanide ini kepada cytochrome C oxidase. So ada beberapa lagi poison yang biasanya digunakan untuk melakukan irreversible inhibition ini adalah pesticide DDT.
Yang ini akan penting dalam penggunaan alat penghapus serangga ya. Di mana dia juga adalah inhibitor kepada enzim dalam nervous system yang biasanya kita gunakan untuk racun serangga. Namun begitu DDT juga boleh memberi kesan kepada manusia ya, sekiranya dalam kuantiti yang sangat tinggi. So penicillin juga adalah satu bentuk inhibitor yang kita lakukan kepada bakteria supaya bakteria itu tak dapat bentuk dia punya sel wall. Jadi penicillin ini digunakan sebagai antibiotik dalam menghapuskan bakteria ataupun merencatkan growth of bacteria bagi merawat pesakit-pesakit yang infected by that particular bacteria. So ini adalah irreversible inhibitor. Maka apabila kita dah selesai belajar tentang perkara ini, jadi kita ini contoh-contohnya lain, maka tamatlah pelajaran kita berkaitan dengan inhibition. So itu sahaja untuk kita dalam topik ini. Maka saya harap kamu semua dapat faham dengan baik, dapat buat comparison dengan baik, terutama melibatkan contoh, melibatkan graf dan sebagainya dalam topik ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua pelajar. Bye.